Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik semua, apa khabar? Diharap semua dapat mendapat ilmu hari ini insya-Allah dalam keadaan baik dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Untuk pembelajaran kita pada kali ini, kita terjun ke bidang sirah. Sirah ni adalah perjalanan Nabi SAW pada ketika itu, pada waktu Nabi. Baik, untuk pembelajaran adik-adik, buku teks kali ini muka surat berapa? 122 hingga 124, lebih kurang lah. Okey, baik. Maksudnya kita nak belajar hari ini kenali unit 3, kenali keluarga Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kita nak mengenal keluarga Nabi kita ni, kan? Keluarga idola kita, ikon kita. Kita kena selalu banyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kita selawat banyak-banyak. Jadi kita nak kenal dia, kita kena kenal dengan ahli keluarga dia dulu. Betul tak? Okay, kalau kita perhatikan dalam gambar ini, dalam buku ini seorang ayah sedang membaca buku dan cuba menerangkan apa konten, apa isi terkandungan yang terdapat di dalam buku tersebut. Mungkin cerita kita katakanlah dan sebagainya, kan? Okey, dia kata ayah perbualan dia, hiwar dia. Dalam buku ini dinyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW ialah seorang yang paling baik terhadap keluarganya. Anak kata dekat ayah dia, ayah, buku ni kata Nabi Muhammad SAW paling baik terhadap keluarganya. Paling baik ni paling yang baik akhlaknya macam mana? Berbuat baik kepada isteri dia, berbuat kepada anak-anak dia dan sebagainya lah. Menolong, meringankan beban dan sebagainya, kan? Okey, baik. Adik dia yang baju oranye ni pun cakap, ayah, Nabi Muhammad SAW seorang bapa yang sangat penyayang terhadap anak-anaknya, kan? Betul tak? Dia tanya. Okey, betul lah, kan? Tentu sekali lah. Idola kita ni dia baik semua daripada akhlak dia, ibadah dia, semua nombor satu. Jadi kita kena ikut amalan-amalan yang baik yang telah Nabi Muhammad SAW tunjukkan kepada kita melalui dua, Al-Quran dengan hadis. Maksudnya kita pegang kepada dua, kan? Al-Quran menceritakan keluarga Nabi Muhammad, lepas tu hadis ditambah pula dengan penceritaan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Okey, gitu. Jadi tentu sekali di dalam sebuah keluarga Nabi Muhammad ada anak-anak Nabi. Nabi Muhammad ialah mempunyai beberapa orang cahaya mata, anak lah kalau kita katakan. Kalau kita tengok dekat sini, cahaya mata Rasulullah ada berapa? 7. Qasin, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqiyah, Ummu Kulthum. Okey, lagi sekali. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqiyah, Ummu Kulthum. Okey, baik. Adik-adik pasti sudah belajar masa kecil-kecil dulu, tak percaya, kan? Nyanyian nasyid untuk anak Nabi kita, boleh pahala, kan? Okey, baik, kita kenal dah berapa orang tadi kan? Anak Nabi, cahaya mata Nabi ada berapa? 3 laki-laki, 4 perempuan. Baik. Seterusnya muka surat 123. Bagaimana kita nak tahu Nabi ni dia seorang yang paling baik terhadap keluarga dia? Diperincikan. Dekat sini ada 3 main point besar lah. Yang pertama, bertanggungjawab, penyayang dan sabar. Bagaimana? Nabi Muhammad SAW sering membantu isteri-isterinya melakukan kerja-kerja di rumah dan melayan mereka dengan adil serta lemah lembut. Di sini Ustaz boleh cakap, dia Nabi Muhammad SAW ni dia membantulah meringankan beban isteri dia di dapur, di hal-hal rumah tangga, kan? Supaya saling-saling mendapat pahala, dua-dua dapat pahala. Serta Nabi Muhammad berlaku adil. Kat sini adik kena faham, Rasulullah
dia ada apa orang kata, dia nikah 2-3 orang kan. Jadi dia berlaku adil. Mula-mula di pihak isteri A, kemudian pihak isteri B, kemudian di pihak isteri C, dan sampai seterusnya lah. Begitu Okey, baik. Isteri Rasulullah pertama ialah Siti Khadijah radhiyallahu anha, ummuha al-mu'minat. Khadijah. Yang kedua Aisyah. Okey, baik. Kemudian kita tengok penyayang dia macam mana. Setiap kali Nabi Muhammad SAW melihat anaknya Fatimah datang, baginda akan mengucapkan salam dan melayaninya dengan baik. Dia seorang yang penyayang macam kita lah. Kan? Nabi Muhammad SAW ni nampak Fatimah ni anak perempuan dia. Dia sayang sangat lah. Kan? Bila dia sayang, dia nampak Fatimah datang tu, dia nak ucap salam. Assalamualaikum Fatimah. Assalamualaikum Qurratul Aini. Sebagainya lah. Kan? Dia macam kita lah. Macam kita tengok budak-budak kecil kata, oh lolo, kita kata comelnya awak ni. Kan? Baik lelaki Anas, Ammar, Anaki, Hafi. Kita tengok, oh comelnya, adik kita cium, kita kucuk tangan dia. Sebab dia orang ni adik-adik tak ada dosa. Kita yang bercakap ni banyak dosa. Kita kena fikir gitu. Kan? Dia orang ni comel Allah Ta'ala buat budak-budak ni. Tak ada dosa macam adik-adik semua lah. Tak ada dosa, bersih, suci. Kalau kita dah akhir balik ni, kita akan bergulaman dengan dosa. Tapi kita selalu minta ampun dengan Allah Ta'ala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang, insyaAllah Ta'ala. Baik Nabi Muhammad SAW. Jadi kita boleh tiru dia. Kita boleh tiru dia untuk jumpa budak-budak, jumpa anak-anak kita bagi salam. Assalamualaikum Hanif, contoh. Kan? Nak pergi mana hari ni, kita bertanya. Kita ajak dia berborak. Dia sukalah interaction. Kan? Kita kena cuba. Ini setengah seorang suami tu dia tinggal je anak-anak pergi dengan benda-benda tidak baik kan. Contohnya keluar, tinggal anak kan. Tapi macam mana dia hobi dia macam tu. Biar kita cuba kan. Cuba guna masa. Sebab dia orang ni pun dia dalam proses pembesaran orang kata. Baik. Kemudian apa lagi adik? Sabar. Sabar ni baginda pernah memanjangkan tempoh sujudnya ketika solat semata-mata kerana cucundanya Hasan dan Husin memanjat belakang baginda. Okey, di sini gini adik-adik. Di sini kita boleh faham semasa Nabi Muhammad SAW sedang semayang, tiba-tiba masa Nabi sujud itu didatangi oleh 2 orang cucu dia yang naik panjat atas belakang Rasulullah. Jadi Rasulullah menghormati mereka. Rasulullah memanjangkan sedikit sujud. Kan? Kita boleh ambil praktikal kat sini. Contohnya macam mana? Kalau kita sedang semayang, kita boleh dukung anak kita. Anak kita yang baby lah. Tapi kita pastikan tiada dia kencing, tiada dia berak lah. Supaya kita jaga taharah, kebersihan dekat situ. Kita boleh ambil anak kita sedang semayang baca Al-Fatihah. Kita semayang macam biasa fardu, tapi kita dukung anak kita. Kan? Kita kena buat cara secara bijaksana. Kan? Kita boleh fikirlah. Takkan kita tinggal dia menangis gitu je. Kan? Gitu kaedah dia. Okey. Boleh. Ustaz percaya adik-adik semua faham dah sedikit sebanyak. Okey, kemudian lagi 4 ialah tegas. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seandainya anaknya Fatimah melakukan kesalahan, dia tetap hukum. Dia tidak pilih kasih kepada budak-budak lain. Contoh Nabi kata, kalau Fatimah ni dia buat salah, dia tentu akan hukum juga. Okey, gitu adik-adik. Boleh Okey, insya-Allah keluarga adik-adik semua ni baik-baik, bagus-bagus belaka. Kita cuba cari titik noktah yang baik-baik untuk keluarga kita, insya-Allah berpandukan guidance from the our prophet, daripada kisah-kisah nabi-nabi kita ni, insya-Allah. Kemudian lagi
cara-cara mewujudkan keluarga bahagia. Kita tengok muka surat 124. Cara-cara kita nak mewujudkan keluarga bahagia dengan kita saling sayanglah, saling membantu, saling menghormati, kan, saling menasihati. Kalau ada benda yang tidak baik, kita nasihat sama-sama, saling menghargai kita ni, kita menghargai seseorang tu dengan kita memberi hadiah. Contoh, kita hargai dah tu, dia buat baik kat kita, kita kata kita nak buat baik pun kita tak berapa baik, jadi kita memberi sesuatu hadiah sebagai nak mengucapkan ke hati kita ni untuk dia katakan dia ni kita menghargai sangat-sangat, insya-Allah, kan. Pasti berkekalan hubungan sebegitu untuk keluarga kita. Kemudian kepentingan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam keluarga. Yang pertama, mendapat pahala. Tentu apa yang kita buat sekali ni berdasarkan berpandukan perjalanan sirah Nabi SAW dalam keluarga, tentu dapat pahala. Saling mengasihi, kita saling kasih mengasihi, berdisiplin tentu cara Nabi, menjamin kebahagiaan, terjamin, dhamin, terjamin kebahagiaan, saling mengambil berat, benda-benda baik kita ambil berat semua tentang keluarga kita, dan juga bekerja sama baik. Rumusan pada kali ini ialah Nabi Muhammad SAW ialah contoh terbaik di dalam keluarga kita, insya-Allah. Okey, Ustaz boleh rungkaikan kat sini, banyaklah kita boleh ambil faedah daripada kisah-kisah Nabi. Nabi seorang yang tidak kaya, tetapi Nabi kaya jiwa raga, kan. Nabi dia seorang yang biasa dan miskin, tidak ada harta, tetapi dia baik dari segi tingkah laku dan akhlak Nabi SAW. Akhlakuhu akhlak Al-Quran, kan. Akhlak Nabi ni akhlak Quran, mahal sangat-sangat adik. Tak boleh nak gambarkan macam mana baiknya Nabi Muhammad SAW. Diceritakan pada ketika Bani Israel, seorang perempuan tua Israel ni, suatu pagi Nabi selalulah rutin harian dia bagi roti. Dia suap roti dekat perempuan Israel ini. Tiba-tiba Nabi wafat, datang sahabat Nabi berterusan membuat begitu, memberi makan kepada orang tua Israel itu. Lalu sedikit lain cara pemberian itu, cara suapan itu. Maka dia bertanya, kenapa lain macam je ni, kan. Sebelum ni okey je suap dekat aku ni, hari ni lain macam je. Sebenarnya dia selalu tuduh-tuduh Nabi, dia hina Nabi Muhammad. Dia tidak kenal, kan, siapa Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu sudah wafat. Jadi bila keadaan gitu, terus dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kerana apa? Kerana akhlak adik-adik. Kita cuba boleh buat gitu, Allahu Akbar, banyak pahala dan banyak ganjarannya. Inilah sedikit sebanyak kisah yang kita boleh ambil daripada pengajaran kisah Nabi Muhammad SAW di dalam berkeluarga. Okey, Ustaz rasa setakat itu dulu. Yang baik tentu dari Allah Ta'ala, yang kurang, yang dhaif datang dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.